أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah atas limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama kita dalam keadaan sihat dan dapat menyertai dalam majlis ilmi kita tiap-tiap hari Sabtu secara mingguan untuk kita mencebok ilmu-ilmu terutama daripada Al-Quranul Karim, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada sirah nabawiyah. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah dan manfaat dan jadikan bekal kita untuk amalan kita insya-Allah taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah juga minggu lepas kita dapat selang-seli dengan satu pelajaran baru, pelajaran fiqh. Insya-Allah dia nampak kata kita kena ada juga masalah-masalah fiqh sebulan sekali insya-Allah untuk bersyarat dengan Ustaz Ismail, Dr. Ismail Basamuh ni insya-Allah. Tenawi 3 minggu kita belajar sirah, lepas tu minggu sekali kita belajar fiqh. Fiqh ni barangkali kita nak belajar mengaji masalah muamalat. Muamalah. Kerana bab muamalah ni luah juga, terutama zaman sekarang ni luah. Timbulnya panggil muamalah baru dengan sebab teknologi baru ni. Online atau online macam-macam lah menego ni. Lah ni zaman Covid ni dia tak ada menego mana pasang pergi ambil barang. Lah ni pasang melalui online, melalui telefon, melalui internet, melalui banyak-banyak teknologi moden dan baru ni. Nego bahasa yang baru ni dia panggil apa? Digital. Hak ni satu lubang, satu peluang bagi orang menego. Kadang-kadang hak ni lebih besar lagi. Tak ada kena pakai gudang, tak ada kena pakai tempat supaya barang, nak barang yang dicari di barisan mari jual pada kita. Hatta mari melalui keri tak keri macam-macam lah ni. Orang hantar barang banyak barisan syarikat dia untuk kemudahan. Siapa rumah selalu dah wari
Bayar pun bayar di rumah kita, tangga kita lalu boleh. Itu satu perkembangan baru dari segi muamalah. Maka ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita sepatu juga zaman ni kerajaan ada apa kulak kereng. Tu separuh seorang. Kerajaan separuh, kita separuh. Lalu ni timur dah lah. Au canak, mo canak, rau canak, tai canak, macam-macam guna bahasa dia atau apa slogan dia untuk nak mengatasi masalah penyakit COVID dengan beri bantuan dan pertolongan kepada rakyat-rakyat. Itu satu perkara yang baru dalam negeri kita dan boleh jadi negeri-negeri lain pun seperti itu juga. Malaysia pun ada buat juga. Ada boleh semua tiap-tiap orang boleh berlaku. Ada boleh orang tertentu, golongan tertentu. Macam orang tua, orang susah, orang yang menega tapi tak boleh nak menega di zaman COVID ni. Maka kerajaan buat macam-macam untuk nak saparkan bantuan dia kepada rakyat. Maka kita terima kasih kepada kerajaan. Dan kita minta dia tolong banyak-banyak segi lagi. Tu boleh nak tolong belaka. Tolong belaka setiap lapis rakyat. Sama ada orang tua, orang muda, orang di tengah mengaji, di pekat mahawitalayanya, di pekat sekolah-sekolah ke, ada bantuan belaka bolehnya. Tapi kerajaan pun tak agak juga zaman COVID. Tu nak menega dia, negeri sendiri nak menega pun susah, lemah. Tu maknanya ekonomi sekarang merusut. Setiap negeri merusut belaka. Seluruh benua, seluruh dunia ni ekonomi dia lemah. Kerana dihalangi oleh penyakit rebak ni, penyakit merebak iaitu Corona 19 yang tak habis lagi, masih lagi sedang menyerang manusia. Siapa juta-juta, 2 juta, 100 juta lebih dah hak kena, lepas tu hak mati 2 juta lebih dah. Seluruh dunia lah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan akad apa yang dia uji kepada umat manusia, terutama kita orang-orang Islam. Tempat kita alhamdulillah lagi, masya-Allah, panggil tak pecah lagi. Nak tebuk tak pecah lagi. 3 wilayah ni, rob song ni tak ada lagi. Tak ada pihak kena lagi. Tapi kita kena ingat semua. Pasal dia boleh jadi dia nak mari bila kita tak tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui hakikat yang dia jadikan kepada hamba-hamba dia untuk nak uji dan untuk nak jadi satu balasan kepada orang-orang yang dia tu kerja yang deraka kepada Allah, kerja yang deraka kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan turun bala dia kena belaka. Kena belaka, maka kita tu kena berjalan kewajipan kita, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak itulah panggil vaksin hak paling baik sekali. Vaksin ni siapa dah setengah negeri dia pocok belah-belah dah. Tapi tak habis lagi. Setiap negeri pakai juta-juta belaka. 5 juta, 10 juta, 50 juta. Kerana setiap orang berhak untuk nak pocok vaksin. Bagi setiap orang rakyat. Tapi kadang-kadang dia anggap peraman dia tak cukup. Dia mula dengan bomo dulu. Tu dengan kaki tangan rawat dulu. Lepas tu mari orang tua, lepas tu mari pada budak-budak untuk nak jaga daripada jangkit penyakit COVID ni. Walau bagaimanapun kita bukan harap 100% kepada vaksin. Kita ada Tuhan, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mari tupai Tuhan lebih besar, lebih banyak daripada kita tupai hak dunia. Dunia pun kita kena tupai juga sebagai satu sebab untuk nak jaga daripada jangkit penyakit-penyakit yang merebak dan berbahaya kepada diri kita, insya-Allah taala. Maka dengan itu insya-Allah kita nampaknya kita kena ada satu ruangan fiqh untuk kita nak tahu faham tentang muamalat baru ni, terutama segi rebak yang merebak juga tak ada bukti-bukti lagi. Sejak pada jahiliah dulu lagi rebak, sampai zaman sekarang pun tak habis-habis lagi rebak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh perang dengan rebak ni.
Kerana jelas Allah Ta'ala ayat dalam Quran kata wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan akan riba. Itu jelas ayat mantuk dia panggil. Ayat yang tak boleh nak takwil dah. Kata halal lagi mana, ada lagi celah boleh halal, haram atau haram ada lagi celah nak halal, maka itu tidak boleh nak takwil lagi kerana sudah jelas di antara halal dan haram dua perbuatan yang tidak sama. Kerana orang-orang jahiliah dulu dia kata innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya jual tu serupa dengan riba dah. Dia tak ada beza. Tak ada beza antara jual beli dengan riba. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab kata wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan Allah Taala juga mengharamkan akan riba. Setiap jual beli kena sunyi, jangan ada apa-apa riba. Kerana dia adalah perbuatan yang dosa besar, diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak sepakat dengan Dr. kita Ismail insya-Allah taala. Hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita mengenai sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah untuk kita juga nak tahu juga bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di segi damai, ketika perang, ketika bersapih, banyak sifat-sifat kelakuan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Hari ini kita nak kecek masalah Suluh Hudaibiyah. Ini tak ada perang tapi dia panggil tajuk dia tu. Waqa dia tu Suluh Al-Hudaibiyah. Minggu lepas tu kita belajar perang, iaitu perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Kita dapati dua perkara yang gembira dan dua perkara yang duka citanya. Dua perkara iaitu Allah Subhanahu wa taala kemenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya iaitu Nabi dia bukan kahwin dak, dia boleh gapo panggil tebusan. Rampasan perang tu termasuk orang-orang juga, bukan harta saja dak. Bukan kuda, bukan unta, bukan hemah saja dak, bukan lembing, bukan anak panah, bukan baju besi saja dak, bukan kebun-kebun saja dak. Tapi masuk juga orang. Sama ada orang lelaki dan juga orang perempuan. Maka orang perempuan yang dirampas, dia jadi tebusan dalam peperangan Bani Mustalik ni, iaitu yang kita mengaji dah, nama dia apa? Bintu Haris. Bintu Haris, anak kepada ketua Bani Mustalik, yang mana boleh pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia serah pada Nabi. Serah tu jadi tak ada kena kahwin pun, dia jadi tebusan ni. Dia tebusan pakai boleh jadi isteri selalu dah. Tidak kena melalui kahwin supaya dengan kahwin orang biasa dah. Yang keduanya perkara duka cita, satunya kerana berlakunya tuduhan kepada isteri Nabi yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia tu hilang tali tekak dia, lepas tu dia pergi cari, kemudian cari lama nak temu, lalu dia tu pasal letih menyerah. Lepas tu dia klik, ada seorang tentera tu cari barang lah, Nabi tak dia suruh cari barang-barang tinggal apa. Lalu dia nampak orang duk tidur, dia nyerah tu, dia pergi tengok, dia kenal Aisyah, lalu dia masukkan dalam sekeduk dia tu. Tu atas utar dia. Dia muak, dia tak tahu, dia tak tengok. Dulu dia naik hal lain Aisyah. Naik lain tu jadi orang bawa tengok. Rengi masa tengok serengi. Jadi sahabat-sahabat pun dia tak ada peduli mana, dia muak mata, muak. Serengi tengok tak ada. Tu. Lalu dibawa balik oleh seorang sahabat mari. Lepas tu jadi timbul fitnah
timbul rege riuh dalam masyarakat Madinah. Di kota Madinah sampai bulan-bulannya riuh kecek tak molek kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun sebagai suami duka cita dia, duka cita, dan dia tak kecek banyak. Kerana apa? Kerana dia tak tahu hakikat sebenar. Lagu mana sungguh ke tak sungguh dia tak tahu. Mau Nabi kewajipan dia nya tunggu keputusan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang alimul khabir, yang lebih tahu. Tuhan tengok, Tuhan nampak, Tuhan ada dengar gapo-gapo semua. Lepas tu Aisyah tu dalam duka cita sampai sakit dia pergi ziarah ibu bapa dia untuk nak tanya khabar lagu mana hal dia ni. Orang kecek gapo hati. Pada lama tu Allah Taala turun wahyu. Tu wahyu tabriah. Nak cuci, nak bersih Aisyah daripada tuduhan-tuduhan, terutama tuduhan orang munafik. Orang munafik ni kepala kerja dia yang nak pecah belah, nak cemarnya Islam, nak hinanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hinanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak asal pada Nabi, tapi pau dia nak Nabi lah. Melalui Nabi, tapi dia melalui Aisyah. Duk kata Aisyah gitu-gitu. Supaya zaman lah ni orang dia tuduh Aisyah gitu gini. Dia tak ada nak Aisyah mana, dia nak pada Nabi tu. Itu musuh Islam. Kena molek kita. Kalau ada mana-mana orang pihak yang duk tuduh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita dak sepakat dengan dia. Kerana dia ummul mukminin. Ibu kepada orang-orang mukmin semuanya, bukan mukmin di Madinah saja, bukan mukmin di Mekah saja, bukan mukmin di mana-mana saja, semua orang mukmin. Isteri Nabi adalah ibu mereka itu. Kalau kita kata ibu kita gitu gini, kata ibu kita berzina, ibu kita jahat, ibu kita ni fasik, ibu kita kafir, berani tak kita nak kata? Sudah tentu kita tak kata. Gelaran ni gelaran yang mulia, terhormat. Sebab apa? Sebab tak boleh nak kahwin. Takdir kata Nabi, dia cerah mana-mana isteri dia. Abu Bakar ada lagi. Abu Bakar tak boleh nak kahwin dengan isteri Nabi. Umar pun tak boleh kahwin dengan isteri Nabi. Siapa-siapa atas dunia ni tak boleh nak kahwin dengan isteri Nabi. Sebab isteri Nabi berkedudukan semacam ibu. Mak. Mak kita. Mak kita tak boleh. Tu. Nak banding pun tak boleh dah. Nak banding panggil hukum dalam zihar, panggil zihar. Kalau kita kata kepada isteri kita misalnya, demo ni, belakang demo ni supaya belakang ibu, makku. Tu tak boleh dah. Kena bayar kafarah. Kerana menjaga kehormatan ibu. Kedudukan ibu sangat tinggi dalam Islam. Islam satu kedudukan yang besar. Sehingga dari satu hadis bahwasanya ada orang nak pergi perang, kalau dia tu masih putih lagi, umur dia muda lagi, maka Nabi kata mengklik pada ibumu dulu, minta izin pada ibu kamu dulu. Tu kita besar ibu. Dalam Quran pun sebut bawasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Mula-mula sebut dua orang. Kami telah wasiat. Wasiat ni mana perintah sini. Wawasaina mana amarna. Kami perintah kepada manusia supaya buat baik pada dua ibu bapa. Bono ayat cara. Sebab apa? Allah Ta'ala wayak ibu saja. Hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Telah mengandung oleh ibu. Ibunya tak ada wayak dua ibu bapa dah.
Royak ibu. Royak emak. Menganu wah ni kata susah lemah. Nak menganu sore-sore susah. Bukan mudah. Nah, siapa yang panggil apa? Bahasa kita panggil Allah. Orang baru-baru ada Allah. Siapa mutahnya, pening kepalanya, makan tak lalunya, tidur tak nyerahnya. Sebab kerana nak melahirkan seorang anak. Nah, cita-cita tujuan perkahwin ni kerana nak pada anak. Nak buat apa pada anak? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia beranak, jadikan ibu ni beranak. Pas Nabi pun dia fa inni mubahum bikum al-umam, aku ni nak apa? Nak bermegah-megah dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti tanding umat lah, siapa dia banyak. Ada seorang Nabi tu seorang yang umat dia. Seorang Nabi 5 orang, 10 orang. Orang ni 100 orang, 1000 orang. Tapi bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh ramanya. Tu Nabi gembira, dia suka. Banyak umat suka. Sebab tu dia suruh tazawwadul wadud. Taklah kamu tu kahwin dengan orang perempuan yang dia tu kasih pada suami dan beranak lebak. Anak lebak, anak banyak. Tengok keturunan turunan mana anak banyak, maka cari. Itu hak Nabi. Supaya kerana Nabi itu rasa gembira pada hari kiamat nanti. Dan itu nak ayat aku duduk ke ibu. Sebab tu orang munafik ni orang yang jahat perangai dia, cemar hati dia. Dia buat isya'ah. Buat apa? Buat berita-berita hak bohong-bohong untuk nak sebar dalam masyarakat supaya orang kelih pada Nabi, kelih pada isteri Nabi itu orang jahat, orang tak molek. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu yang keduanya, hak duka ceritanya yang kita tak ada wayak abang ni, iaitu berlakunya perbalahan. Sahabat-sahabat ni sebenarnya orang comel molek dah, tapi kalau Nabi didik sang mana ada lagi sifat-sifat jahiliah. Sifat fangai hak zaman dulu tu. Hak belum datangnya Islam, belum datangnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada lagi saki baki dalam jiwa para sahabat radhiyallahu anhu. Setengah-setengah lah, bukan semua dah. Setengah-setengah. Balah ayo. Tu. Orang ni bangkit. Orang muhajirin bangkit ke muhajiriannya. Kami main Mekah ni tempat ada Baitullah, tempat mulia, tempat suci. Orang ni pula Madinah, Ansar. Kami dak wi pertolongi kepada orang-orang muhajirin. Dia dakwa gi mari. Tu. Lalu Nabi kata, masih ada lagi kok kisah-kisah jahiliah dulu. Boleh wuti dah. Tu. Itu didik ke Nabi. Walau dalam didik bagaimana masih ada lagi. Kita pun seperti tu juga. Mana-mana pun ada dalam kalangan masyarakat Islam yang bersifat dengan sifat akhlak yang tidak baik sesungguhnya kadang-kadangnya, maka kita kena usaha kita basuh cuci dengan Islam kita, dengan Quran, dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua perkara duka cita dan dua perkara yang dapat kemenangan. Alhamdulillah, hak tu lepas dah. Maka hari ni insya-Allah kita pergi pada Suluh Hudaibiyah. Suluh ni mana gapo? Suluh pada salaha yaslihu sulhan. Comel molek baik hasanan molek. Tu anak soleh, waladun soleh, anak yang baik, orang soleh, orang yang baik. Lepas tu dia pakai sulhun, was-sulhu khair. Allah Subhanahu wa taala wayak dalam Quran kata was-sulhu khair. Suluh bila dipakai kepada
antara dua golongan, dua puak, dua orang, dia panggil perdamaian, memperbaikkan wak jadi baik. Kalau ada musuh, nah, dia berlawan, dia balah, dia suluh. Suluh, islah. Islah tu baiki, suluh ni damai, perdamaian. Bila baiki, dia jadi damai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu, sesama orang mukmin itu bersaudara. Jadi pinongkan. Nah, fa aslihu, maka hendaklah kamu itu baiki. Tu kena baiki lagi, walaupun satu innamal mu'minun dah, sesungguhnya orang beriman dah, ikhwatun dah, bersaudara dah, tapi ada lagi berlaku. Nah, itu Tuhan tak suruh lah. Wa aslihu, dalam baiki baina akhawaikum, antara dua yang berbalah ke, berkelahi ke, berbantah ke, baiki. Pendek kata, Islam suruh islah, baik. Nak baik supaya rumah kita lah kita buat. Sudah lama-lama sikit tinggi situ, pecah situ. Maka kena baiki. Awal-awal molek, lepas tu dia jadi ikut-tukar ni macam-macam lah. Sebagai uji Allah Subhanahu Wa Taala. As-suluh ni dia banyak bahasa. Banyak bahasa. Ada pakai al-ahdu. Ahdu ni mana janji. Janji, sanja. Lepas tu al-mitsaq, mitsaq, perjanjian juga. Perjanjian juga. Itu di antara bahasa yang dipakai dalam apa ni, dalam untuk nak pergi tujuan perdamaian. Sulih mana perdamaian al-Hudaibiyah. Perdamaian Hudaibiyah. Suluh ni sangat penting dalam Islam kita. Sokonglah Islam kita menggalak senap sengsem. We ada sanya santipap, sanya santipap. Janji untuk duduk cara damai, cara molek, tak balah, tak perang, tak berlawan. Kerana perang berlawan ni sudah tentu ada kesan yang tidak baik, iaitu mati antara sembelah jumlah. Tapi kalau tak ada jalan lain, terpaksa dah. Kena berlawan. Sebab nak pertahankan diri. Pertahankan diri. Islam pun suruh juga pertahankan. Hingga kita sore pun kalau kita lawan disyaratkan di nama syahid. Nama syahid. Man qutila duna malihi duna nafsi fahuwa syahidun wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Orang yang dibunuh kena bunuh dia. Sama ada sore atau ramai. Duna malihi, kerana dia pertahankan nafsi dulu, diri dia dulu. Orang nak mai bunuh dia, dia tak ada salah gapo. Maka dia pertahan. Lawan lah. Lawan kerana pertahan. Kemudian dia dibunuh. Dia jadi kerana dia sore orang mari banyak orang. Maka dia syahid. Syahid. Itu juga. Wa man qutila duna malihi, orang yang dibunuh kerana pertahan sekat daripada orang nak ambil harta dia, nak curi duit dia, nak samu duit dia. Maka dia lawan. Dia dibunuh. Syahid juga dia. Jadi pertahan ni satu perkara disyaratkan, disuruh dalam Islam. Sebab tu kita tak heranlah kalau dalam Islam, dalam Quran sebut jihad banyak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, banyak sebut dalam Quran. Bukan kerana Islam tu rungrang, bukan Islam tu ekstrem, melampau, suruh bunuh orang lawan orang dah. Kerana hafsanya kerana pertahankan dakwah supaya dakwah boleh jalan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pertahankan agama, kerana agama ni adalah satu perkara yang suci bersih.
takut hilang agama, maka hilanglah kita syurga. Agama ni syurga. Agama Islam adalah syurga. Orang masuk Islam, dia tu adalah masuk syurga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan ada mati. Biar Islam dulu. Dalam keadaan serah diri pada Allah dulu. Barulah maknanya Tuhan nak jamin kata kamu tu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ayat kata jihad ni supaya kita duk ayat semua dah. Kerasuan Kalahom, Kementerian Pertahanan tu nak tahan. Siapa mari serang, kita sekat serangnya dia. Takut dia masih serang punuh habis agama, punuh lagi jiwa, harta benda umat kita ni. Itu panggil perkara yang semua boleh timbul. Negeri mana-mana pun ada belakang pertahan. Bahkan mereka itu nambah di segi anggaran, yuk peramal dia berlipat ganda lagi daripada mengajikan siksa. Banyak lagi di segi Kalahom banyak lagi. Zaman lah ni ada alat-alat canggih pakai apa panggil kapal selam laut boleh mari berdeh mari lepas ceruak dia boleh sampai hancur negeri-negeri. Lah ni zaman lah ni canggih modernnya alat-alat peperangnya untuk pertahankan. Kalau untuk nak serang cara zalim, maka itu dilarang dalam Islam kita. Itu sebagai sudah lalu berkenaan dengan pertahankan diri. Jadi sulh ni adalah perdamaian. Satu perkara yang disyarak oleh Islam kita. Dalam negeri kita ada sulh. Kita tengokkan ceraca dia panggil. Ceraca perundingan. Itu berlaku antara kerajaan dengan orang-orang pihak kerajaan kata dia tu nak lawan dia, maka dia buat perundingan untuk nak menghentikan daripada peperangan, pembunuhan dan nak hidup cara damai dengan syarat-syarat tertentu lah. Syarat di kerajaan, syarat di pihak orang yang kerajaan buat perundingan tu bukan panggil buning dengan tidak ada syarat belaka. Nabi pun dalam sulh Hudaibiyah pun ada syarat dia. Jadi itu makna sulh. Tu dalam negeri Arab dulu ada sulh. Tu sulh antara Israel dengan Mesir. Dengan Mesir zaman mana? Zaman Anwar Sadat. Presiden Mesir dulu. Lebih kurang 40 tahun lebih dah. 40 tahun lebih dia buat di Camp David. Jadi nama tu dia ambil nama tepat. Dia panggil suntik Sanya Camp David, Camp David. Hak ni Hudaibiyah, nama tepat juga antara Madinah Mekah. Tu ambil nama tepat tu sebagai satu nama bagi sulh perdamaiannya. Jadi Sadat ni dia buat dengan ketua Israel. Orang tengahnya iaitu Amerika. Jimmy Carter zaman itu 40 tahun dah lebih. Jadi kerana masa tu Mesir dengan Israel tu dia perang, duk lawan sampai awal 30 tahun juga lamanya. Kerana negeri-negeri Arab dulu memandai pada Israel itu sebagai satu bahaya besar. Duk ambil, duk rapah negeri orang-orang Islam, umat Islam iaitu Palestin. Tu. Jadi Mesir ni dia buat janji damai dengan Menachem Begin dipanggil Begin tu panggil daripada Israel. Tanda tangan Mesir dengan Arab. Dan dengan nama Arab semua. Arab tak jauh lagi. Mesir sore ya. Arab selama mana Israel duk jajah akan negeri Palestin, maka selama itulah kita tak boleh buat damai. Tu. Ada juga orang katanya damai dengan Israel Yahudi ni boleh. Hukumnya boleh. Sebab dia ambil dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat damai dengan Yahudi. Dengan orang Yahudi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah.
buat janji. Tu. Lek orang tak setuju, dia jawab katanya tak suka. Tak suka Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan Yahudi Israel di zaman lah ni tak suka. Hak tak suka asas pokoknya iaitu kalau zaman Nabi pok Yahudi itu dek bawah kerajaan Islam. Bila Nabi pergi kepada Madinah, bertapak di Madinah, Nabi bina masyarakat dan bersamanya Nabi bina negeri daulah Islamiah. Jadi orang duduk di mana semuanya jadi rakyat kepada daulah Islamiah, kerajaan Islam. Tak kira orang munafik, orang Yahudi, orang Islam sendiri semua kena duduk di bawah pemerintahan daulah Islamiah yang dipimpin, diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yahudi Israel zaman sekarang, dia bina satu negeri dah. Satu negeri dah dia bina. Dan dia usaha nak meluah ke luah. Meluah cara paksa, cara rampas. Ambil dah, boleh dah betul. Nak paha pula. Boleh paha dia nak satu, nak tubuh pula. Dia panggil nak bina daulah Israel Al-Kubra. Nak bina negara Israel yang terbesar, teragung. Negeri-negeri Arab lain akan ambil dia. Dia jangka jauh. Bukan dia guna 5 tahun dah. Wisai tak dia jauh. 30 tahun, 50 tahun, 1 tahun. Dia buat perancangan 50 tahun, maka dia boleh makan buah setelah mana lalu 50 tahun. Lah ni nampak. Kata dia duk bina negara Israel terbesar. Lah ni dia ada peluang Nikom. Nah, dia panggil Nikom ni makna cari satu tempat tanah bumi untuk orang Yahudi hidup situ. Maka bumi Israel tak ada luah mana dia pasti ni. Lalu dia peluang lagi. Orang ada umur dah, orang Palestin ada umur dah, pergi sodok, pergi utuh. Ambil kereta Meko tu, pergi katak, pergi apa. Lepas tu dia buat. Sekali-kali buat rancangan dia setahun. 500 unit, 1000 unit. Unit mana buah rumah lah. Tu. Satu rumah 1000 buah rumah. Dan orang Yahudi dia. Lepas dia jaga buat pagar tinggi, bukhawak. Takut orang mari serai pada dia. Itu nak ayat tak suka. Hak ni Yahudi yang menjajah, ambil rapah negeri Islam Palestin. Hak ni zaman Nabi ni dia duduk di bawah pemerintahan Nabi berkuasa. Lah ni tak lewat gapo. Bangsa-bangsa satu janji berapa kali janji, lari apa kali lari, wi amare apa kali amare. Jangan wuti duk peluah nikom. Peluah panggil tempat-tempat duduk bagi orang-orang Yahudi yang tidak ada rumah. Bukan Yahudi Israel aja dah. Yahudi lain pun mari hijrah mari pada Israel. Mari perbanyakkan orang dia. Itu tak suka. Sebab tu ulama dia hukum tak boleh nak buat janji damai dengan Yahudi Israel. Tapi kenyataan sekarang ni sudah 4-5 buah negeri dia buat damai. Dia panggil tatbi'. Bahasa Arab panggil tatbi'. Tatbi' ni mana klik semula, baik semula dengan Israel seperti biasa. Tabi'ah seperti biasa. Ada diplomasi hubungi hatta duta. Ada duta Arab, ada di Israel, duta Israel di negeri Arab. Macam Imarat, macam Bahrain. Tu. Lepas tu baru pula iaitu Sudan. Tu Sudan mula buat dah perjanjian ikatan damai dengan Israel. Lepas tu lah ni dia tengok Saudi. Dia tengok Saudi pun tak lagi lah ni. Dalai-dalai kita tak tahu, tapi mengikut penjelasan daripada pemimpin-pemimpin negeri Saudi itu, dia belum lagi bersedia untuk nak
ada hubungi damai baik, cara diplomasi menego apa dengan Israel. Tengok dapatlah tahu nak jadi lagu mana, boleh ada tekan ni Amerika ni jadi semua negeri Arab tu panggil pakak, ada pakak belaka nak baik dengan Israel. Tujuannya nak bukti pada seram menyerai lah antara satu sama lain. Dan tujuan lain nak menego apa. Tapi bahayanya dia buka orang Yahudi, dia jadi baik, dia mai masuk negeri, masuk tengtiau banyak ramai. Dia sebar pangan-pangan dia, agama dia di kalangan orang-orang Islam. Menyebabkan bagi rusak kebudayaan agama bagi orang-orang Islam dalam negeri itu. Na'udzubillah min zalik. Kita nanti tengoklah lagu mana perkembangannya pula. Jadi sulh Hudaibiyah ni asal dia ni nak berlaku sebab dia. Apakah sebab berlakunya sulh Hudaibiyah? Sebab dia ni pertama kali Nabi mimpi. Dalam surah Al-Fath, surah Fathu ada. Nabi mimpi kata dia tu masuk Mekah dalam keadaan ihram. Lepas tu sahabat-sahabat dia ada hak cukur kepala, ada hak gunting. Setengah tu cukur kepala, setengah tu gunting rambut. Bila Nabi tu mimpi, maka tidak syak lagi. Mimpi Nabi tu panggil adalah benar. Bukan bohong, bukan pelom tak lah. Bukan hak mari pada syaitan tak lah. Tak sepuluh mimpi kita ni ihtimal, benar ke tak benar, sungguh ke tak sungguh. Mari pada syaitan, mari pada gapo, boleh jadi berlaku. Habis tu kita bila kadang-kadang bermimpi, kadang-kadang ngegar yang panggil tak tu. Kita tahu mimpi mimpi ngaruk. Nampak macam-macam yang boleh masa kita takut. Masa bawa ada kita tu tak seni hati dalam mimpi kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam molek Nabi ajar dan Nabi buat molek. Disuruh kita baca dulu belum nak tidur. Macam-macam baca Macam-macam baca Baca daripada ayat Qurannya, daripada zikirnya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Lepas maya tu, lepas maya tu, maya maghrib, maya subuh tu, baca tasbih lagi, baca tahmid lagi, baca takbir lagi. Nabi baca pula surah Sajdah. Kita baca semaya saja. Waktu nak tidur tak nak baca. Banyak Nabi baca. Ayat kursi tak tinggal mesti. Untuk nak jaga pada syaitan tu. Syaitan yang mari duk hasut, syaitan yang nampak kita dalam tidur kita atau mimpi kita. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Jadi mimpi Nabi tu tak support tu. Tak support kita tu. Mimpi Nabi adalah benar, wahyu, benar dan dia wahyu. Bila wahyu tu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ya tak royak, tak kecek, tak tutup daripada hawa nafsu kehendak dia. Melainkan apa yang dia kecek tu adalah wahyun yuha, wahyu yang wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila wahyu kita nak tolak tak boleh, kita nak kata bukan tak boleh, kita nak kata tak benar pun tak boleh, kita nak membohong pun tak boleh. Sebab dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tak bohong. Tak gitu. Supaya awal-awal wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hari dah dia mimpi. Dia mimpi. Dia nampak cerah dalam mimpi, dia nampak cerah, cahaya nampak. Bukan mari ikra lalu dak, mari mula dengan mimpi dia. Awaluma budia, awal-awal yang dimula wahyu Nabi adalah mimpi. Mimpi sadiqah, ar-ru'ya sadiqah, mimpi yang benar semua. Maka kali ni pula Nabi diberi mimpi.
ayat atas dia nak masuk Mekah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab apa siapa mimpi tu? Kerana Nabi dia rindu. Dia rindu. Nah, reti rindu dah. Rindu mana ni? Seronok. Wasanok kelik Mekah. Lama dah berapa tahun. Ni tahun apa berlaku? Sulh Hudaybiyah ni berlaku pada bulan Zulqa'dah. Tahun ni hijrah. Ni tahun dah Nabi tinggal Mekah dengan tidak boleh tengok. Sampai kita dah apa dah. Tengok buka TV tengok tengok Mekah lagu mana, orang duk baca Quran, orang duk tawaf, orang duk sa'i. Boleh nampak dalam TV. Rindu pun boleh ada dah. Ada tengok TV tak apa dah, tahu tu. Nak pergi apa tak boleh lah ni. Kuwait ni Saudi pun teruk juga. Buka katuk seminggu, buka seminggu katuk pula. Kenapa? Kerana luah sebarnya kemerebak ke penyakit Covid. Tak boleh pergi lagi lah. Nabi bila dia mimpi, dia sapa. Kerana wahyu dia wayak pada sahabat-sahabat dia. Kata, saya mimpi, gitu-gitu gini. Lalu sahabat dia suka. Dia tak suka nak pergi Mekah. Lebih-lebih lagi sahabat pada Muhajirin. Kalau Nabi ni tahu dia tinggal Mekah, maka sahabat Muhajirin pun lebih kuat tu jugalah. Tak gitu. Kerana dia sama-sama hijrah ke Madinah belaka, tinggal kampung halaman, kebun-kebun, rumah-rumah dia belaka, harta benda dia belaka main Mekah. Pakak rindu nak kelik tanah air. Kalau kita duduk Malaysia, setahun puasa nak kelik dah. Kelik raya rumah. Raya puasa pun kelik, raya Aidil Adha pun kelik. Tak betul. Kerana ingat pada rumah. Habis itu dia kata, hujan mah di negeri orang tak sama dengan hujan batu di negeri kita. Walaupun hujan batu asal nak kelik, dia tengok hujan batu lagi. Kerana cintanya kepada tanah air, satu-satunya tuhawi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akan sebar luah. Akan nak pergi belaka. Ansar pun nak pergi. Puak Ansar setengahnya tak biasa tengok Mekah, tak ada tapak, setengah pergi dah. Lepas tu puak-puak darah-darah pun dengar tu pakak nak pergi kata dengan Nabi. Siapa tak segi dengan Nabi? Cuba kira. Kalau haji mabrur. Juga ada. 100% tu hatimu haji. Nak buat umrah mabrurah. Sudah tentu. Kerana Nabi adalah sebagai Tuhan dia supaya dia tu menjelaskan hukum-hukum Islam melalui kata-kata dia dan perbuatan dia. Cara wahji. Sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum. Ambillah padaku ibadat-ibadat haji kamu. Jangan ambil pada orang lain. Jangan ambil pada tak sah tu tak sah ni, jangan ambil padaku. Haji sunnah, haji mabrur, waktulah sebaik-baik haji yang mana tidak ada balasan illal jannah, kecuali syurga. Haji mabrur tak serupa Nabi, bukan haji mabrur lah. Tak sah letak nama mabrur lah. Kerana Nabi sendiri al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan untuk dia, untuk orang buat haji mabrur kecuali syurga. Maka sudah tentu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tu Nabi kata khuzu anni manasikakum. Supaya Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. InsyaAllah kita sambung lagi soalan bagaimana Nabi nak pergi kepada Mekah dalam keadaan tegang antara orang musyrikin dan saudara-saudara Nabi di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sama Nabi ni 1400 orang. Semua 1400 orang. Masa tu tak amal lagi. 1400 orang baru pergi. Tapi adalah orang tak pergi, ada juga. Bersama Nabi tu 1400 orang. InsyaAllah ta'ala kita sama pula pada minggu hadapan ni insyaAllah. Aku lu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa fawwidu amri ilallah innallaha basirul ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.